Berita menarik hari ini di asoka.com, Isnin 13 September. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijadual menghadiri sambutan Hari Malaysia ke-58 yang diadakan secara sederhana mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan di sini Khamis ini. Sambutan yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC itu turut dijadual dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin dan isteri. Pengerusi bersama sambutan Hari Malaysia 2021 Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor dan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg turut dijadual hadir. Bung Mokhtar berkata walaupun masih berdepan pandemik COVID-19, sambutan Hari Malaysia tetap diadakan sejajar kepentingannya dalam sejarah pembentukan negara. Sementara itu, Bung Mokhtar yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah berkata pemilihan Sabah sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia pada tahun ini penting dalam usaha mengukuhkan hubungan negeri dan pusat sejajar perubahan kepimpinan kerajaan persekutuan yang kini diketuai Ismail Sabri. Katanya sambutan Hari Malaysia juga diharap dapat memberi kesedaran kepada generasi muda mengenai kepentingan hari bersejarah itu dalam pembangunan negara. Wacana dan naratif yang betul serta waras mengenai sejarah pembentukan Malaysia perlu disemai dalam kalangan rakyat negara ini supaya sentimen negatif tidak terus bersemarak dan melemahkan sistem persekutuan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata jika sentimen negatif dibiarkan, ia juga boleh menghancurkan kedaulatan negara dalam jangka masa panjang. Beliau yang juga Menteri Kejaraian Negeri dan pengerusi bersama sambutan Hari Malaysia ke-58 berkata demikian dalam temu bual khas sempena sambutan Hari Malaysia yang akan diadakan secara sederhana di sini Khamis ini. Mengulas lanjut, Bung Mokhtar berkata perpaduan antara tiga wilayah yang membentuk Malaysia perlu diperkukuhkan sejajar usaha meningkatkan integrasi nasional di antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Jelasnya apa yang penting ialah semangat kerjasama di antara kerajaan negeri dan persekutuan dengan sokongan seluruh rakyat melalui usaha bersama mengekalkan kestabilan politik dan keharmonian negara. Seterusnya, pengurusan kumpulan Yayasan Sabah menyuntik sejumlah dana kepada Kolej Universiti Yayasan Sabah UCSF bagi menampung pembayaran gaji kaki tangan institusi pendidikan berkenaan. Dalam satu kenyataan hari ini, pengarah Yayasan Sabah Datuk Ghulam Haidarhan Bahadar berkata langkah itu bagi membantu pengurusan UCSF yang berdepan isu membayar gaji kaki tangannya. Mengulas situasi dialami UCSF, Ghulam berkata ia berpunca daripada pandemik COVID-19 yang menjejaskan rutin kehidupan dan operasi perniagaan termasuk institusi pendidikan. Jelasnya sama seperti kolej dan universiti lain di Malaysia, UCSF turut merasai impak daripada situasi pandemik berkenaan. Berita seterusnya, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM mendedahkan modus operandi penyeludupan dadah yang berjaya dibongkar 29 Ogos lalu adalah dengan mengisi bahan yang disyaki dadah ke dalam plastik lut sinar. Penolong Ketua Pengarah Kastam Datuk Abdullah Japar berkata semua dadah jenis ketamin dan methamphetamine itu kemudiannya diletakkan ke dalam ruangan tersembunyi di bahagian dalam kotak polistiren ikan sejuk beku. Katanya kaedah dipercayai digunakan dengan tujuan untuk mengaburi mata pihak penguatkuasaan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu LTAKK dalam usaha menyeludup keluar semua dadah berkenaan. Katanya dalam kejadian itu pasukan penguatkuasaan LTAKK merampas dadah keseluruhan seberat 8.668 kg yang dianggarkan bernilai RM404,375 Malaysia. Abdullah berkata hasil penelitian mendapati terdapat satu imej lapisan mencurigakan di bawah ikan berkenaan. Katanya pemeriksaan terus dijalankan dan mendapati terdapat sebanyak 16 bungkusan plastik lut sinar berisi serbuk kristal yang disyaki dadah.
Tambahnya turut ditahan seorang lelaki warga negara tempatan berusia 32 tahun bagi membantu siasatan. Sehubungan itu, orang ramai digesa membantu pihak JKDM dalam memerangi jenayah penyeludupan khususnya rokok, minuman keras, mercun dadah kenderaan dan lain-lain. Masyarakat juga dinasihatkan tidak membabitkan diri dengan aktiviti penyeludupan yang bukan saja merugikan negara dari segi hasil, malah ianya turut mendatangkan ancaman kepada keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Baiklah, ini merupakan kupasan berita terakhir dari kami. Timbalan Komander VAT 69 Assistant Commissioner Abdul Rani Alias dilantik menjadi Komander Brigade Sabah berkuat kuasa hari ini. Abdul Rani dinaikkan pangkat Senior Assistant Commissioner menggantikan Senior Assistant Commissioner Muhammad Abdul Ismail 60 yang bersara wajib esok. Majlis serah terima tugas itu disaksikan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Datuk Hazani Ghazali di Ibu Pejabat Brigade Sabah PGA Kinarud di sini hari ini. Pada majlis itu, Hazani berkata pengalaman yang ada pada Komander baharu Abdul Rani akan mampu meneruskan kejayaan yang dicapai PGA Brigade Sabah sebelum ini. Katanya beliau mempunyai pelbagai pengalaman yang boleh diguna pakai untuk meneruskan kecemerlangan di masa hadapan. Baiklah, itu sahaja yang kami dapat kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.